warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidaul Huda binti Abdul Hamid, ingin membentangkan tajuk berkenaan hasad dengki. Hasad dengki ini merupakan penyakit dengki yang digandingkan dengan perkataan hati dan maksiat batin. Perkataan hasad ni dia berasal daripada kebencian, iaitu menyebabkan kemarahan. Disebabkan itu seseorang tu berlakunya iri hati yang teramat terhadap seseorang, di mana kalau seseorang tu ada sesuatu yang melebihi apa orang tu yang ada, dia mula dalam hati dia timbul perasaan dengki dan iri hati terhadap seseorang kerana tak dapatkan apa yang orang itu ada. Okey, punca-punca hasad dengki ni dia ada banyak. Dia akan jadinya permusuhan, adanya perbencian, berasa diri mulia, takabur, ujub. Lepas tu dia takut terlepas sesuatu tujuan dan hiburan tu. Maksudnya dia macam niat dia tu, dia nak tu, tapi niat dia kat situ dah rasa macam buruk. Dia macam rasa salah lah niat dia. Dia macam nak menunjuk-nunjuk apa yang dia ada. Dan punca last sekali ialah busuk hati. Kesan daripada hasad dengki ni, dia merosakkan amalan ketaatan, mendorong melakukan kedukaan, terhalang daripada mendapat syafaat, berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, menghadapi kesulitan hidup dan bergumul dengan dosa, hati menjadi buta. Okey, sini saya nak tekankan berkenaan berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Macam contohnya, saya bagi contoh berkenaan kedai makan yang di mana seseorang yang membuka kedai restoran tu dia laku, dan tiba-tiba ada lagi sebuah kedai ni, dia buka juga kedai restoran, tapi kedai restoran yang dia buka tu tak laku. Dan kat situ timbulnya membahayakan orang lain dengan menggunakan sihir, saka untuk membalas kedai yang laku tu daripada kedai yang dia tu, bagi macam meningkatkan keuntungan kat kedai dia, sedangkan kedai dia yang dia buat tu secara salah. Itu menyebabkan membahayakan orang lain. Cara-cara mengatasi hasad dengki ni, first kita kena rasa setiap kali kita dengki dekat orang tu, jangan ada rasa bangga dengan kedengkian tu. Lepas tu selalu kalau orang yang kita dengki tu kurangkan, kita sentiasa ucap tahniah, sentiasa berterima kasih dekat dia, selalu berjumpa biar macam perasaan hasad dengki tu hilang. Okey, kedua, sanjung dan pujilah kebaikan dan keistimewaan orang yang kita hasad dengki itu di belakangnya, dan jika ada kesalahan dan keburukannya kita rasakan. Okey, dia ni macam andai kata dia ada seseorang tu ada kelebihan dia, dan macam contohlah saya dan kawan saya tu dia ada kelebihan dia. So saya jangan tanamkan sifat dengki terhadap kawan saya tu. Malah kita kena macam beruntunglah dapat kawan macam tu ke. Kalau dia ada sifat keburukan dia, rahsiakan ke, jangan buka aib seseorang tu. Itu maksud yang kedua. Ketiga, selalulah ziarah dan beri hadiah kepada orang yang kita dengki tu. Saling berhadiah itu lagi kasih sayang dan menjauhkan permusuhan. Okey, yang ketiga ni dimaksudkan macam contoh, andai kata kita manusia yang ada sifat dengki tu, untuk nak elakkan benda tu, kita bagilah dia hadiah, kita belanja dia makan, kita buat sesuatu yang benda tu menunjukkan yang kasih sayang kita terhadap seseorang. Keempat, kalau ada orang cuba menjatuhkan orang yang kita dengki tu, kita pertahankan dia, jangan layan orang atau yang berbeza merosakkan mujahadah kita. Yang keempat ni maksud dia macam contoh, kita berkawan dengan orang tu dan ada orang yang dengki dengan orang tu, tapi yang orang yang dengki tu pun kita berkawan. So orang yang dengki tu kita kena nasihati dia, banyakkan bagi dia motivation, benda yang positif, jangan bagi dia tanamkan sifat dengki dekat orang tu. Okey, kelima, berdoa selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mengubah penyakit dengki yang sangat bahaya. Yang kelima ni memang kita sentiasa lakukan. Kita sebagai umat Islam, kita kena lakukanlah, sentiasa berdoa, bersembahyang, mengaji Al-Quran, biar sifat-sifat yang iri hati tu tak ada dalam diri kita. Selalunya orang yang ada iri hati ni, dia kurang taat kepada Tuhan dia sendiri. Tuhan kurang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey,
cara untuk mengatasi hasad dengki ni, apa yang patut buat sekiranya kita dengki oleh orang lain. First, kita tak payah nak balas, kita just silent je, kita berdiam diri. Daripada kita melawan, baik kita tutup mulut kita buat hal kita sendiri dan sentiasa bersabar. Kedua, membalas kejahatan dan kedengkian dengan kebaikan. Macam yang saya cakap tu, dia sama je dengan cara mengatasi dia. Orang tu buat jahat dengan kita balas je baik. Orang tu cakap apa, kita diam je. Kita tak payah nak balas buruk lagi. Biarkan apa yang dia nak cakap. Yang ketiga, sentiasa mendoakan orang yang iri hati mendapatkan hidayah oleh Allah SWT serta bertaubat dan beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga ni sama juga dengan cara mengatasi dia. Kita sentiasa mendoakan dia dan mendoakan diri kita sendiri untuk menjauhkan diri kita dan dia daripada hasad dengki. Yang ini saya petik daripada riwayat Bukhari Al-Muslim. Janganlah kamu iri hati dengan dengki terhadap orang yang dikurniakan harta, lalu menginfakkan di jalan Allah pada malam dan siang hari, dan kepada orang yang diberi kepandaian membaca Al-Quran setiap malam dan siang. Sebelum saya menghabiskan pembentangan saya ni, mari kita berdoa untuk menjauhkan orang daripada hasad dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fil lana wal ihwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubana illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Wasara Safia binti Mia Ahmad Temidi. Saya akan berbincangkan tentang marah. Marah ni ialah satu gerak balas emosi yang berkaitan dengan pentafsiran psikologi diri tentang keadaan apabila diancam. Contohnya, seorang ni dia dah lama bersabar, lepas tu dia tak boleh nak tahan sabar dia lagi. Itulah cenderungnya dia untuk menjadi seorang yang pemarah. Setengah orang ni dia mempunyai kecenderungan terpelajar untuk bertindak balas terhadap kemarahan melalui pembalasan. Contohnya memaki hamun kepada orang. Seterusnya ialah kemarahan juga ialah emosi yang normal yang melibatkan satu gerak balas tidak selesa dan beremosi terhadap provokasi yang dilaluinya. Dalil tentang marah daripada Abu Hurairah bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah pesanan kepadaku." Lalu Nabi SAW menjawab, "Janganlah engkau menjadi seorang pemarah." Yang seterusnya dalam Al-Quran, Allah telah menyinggung orang-orang yang telah menahan marah dan memaafkan kesalahan adalah salah satu ciri-ciri penghuni syurga. Seterusnya kita pergi kepada punca marah. Yang pertama ialah kesabaran yang rendah. Bila kesabaran yang rendah, dia dikuasai oleh sifat kekacauan, kekecewaan, kesulitan. Yang kedua ialah faktor genetik. Contohnya seseorang tu daripada keturunan yang panas baran, daripada family dia lah. Yang ketiga ialah budaya dan sosial. Masyarakat ni, bila kita seorang pemarah ni, dia berceritalah kenapa dia marah apa semua. Masyarakat akan pandang dia serong. Yang keempat ialah latar belakang keluarga. Contohnya keluarga yang huru-hara, dia akan mendorong seseorang tu untuk jadi pemarah. Yang kelima ialah pemikiran yang tidak rasional. Seseorang tu dia tak pandai untuk mencari jalan penyelesaian, dia akan cenderung untuk menjadi seorang yang pemarah. Kesan marah pula. Yang pertama ialah perasaan marah boleh mengakibatkan kebinasaan dan kerosakan sama ada pada diri sendiri atau kepada orang lain. Contohnya maki hamun, berdendam dan sebagainya. Yang kedua, menjejaskan kemampuan mental untuk memproses maklumat dengan cepat. Kerana bila kita emosi, ketika marah menjadi beban kepada pemikiran kita. Yang ketiga ialah menyebabkan seseorang bertindak dengan melepaskan kemarahannya. Yang keempat, mengasingkan diri daripada orang ramai.
Yang terakhir ialah akan menjadi seorang yang sedih dan murung. Okey, cara mengatasi marah ialah mengurangkan tahap kemarahan mengikut ajaran agama yang dipegang atau amalan lain dalam kehidupan. Contohnya beristighfar atau menarik nafas panjang. Yang kedua, tidak memikirkan kemarahan yang sedang dialami. Contohnya membayangkan benda-benda yang boleh buat kita happy dan lupakan tentang marah tu. Yang seterusnya ialah menyelesaikan diri dengan cara yang tersendiri. Contohnya boleh bertafakur, mengucap dan sebagainya. Yang keempat ialah membuat perancangan untuk mengelakkan rasa marah. Contohnya membuat tindakan yang positif yang tak boleh membuatkan kita rasa marah. Yang kelima ialah membina sistem sokongan. Contohnya mencari kawan yang boleh dipercayai untuk menceritakan segala masalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Maskia. Okey, hari ini saya akan menerangkan tajuk tentang riak. Dari segi bahasa, riak iaitu ru'yah yang bermaksud menampakkan, dan dari segi istilah ialah memperlihatkan melakukan suatu ibadah tu hanya bertujuan untuk dipuji, menunjuk-nunjuk, bukan niat ibadah kerana Allah Taala. Okey, riak ini kita kategorikan sebagai syirik kecil dan ia memang dikategorikan sebagai haram. Okey, dalam terdapat ayat Al-Quran juga telah membuktikan bahawa riak ini ialah haram kerana ia menunjukkan ibadah kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, okey, yang maksud, hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti, iaitu perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkannya hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Okey, ini dalil riak, surah Al-Baqarah ni. Okey, terdapat juga hadis tentang sifat riak dah memang haram sebab ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Okey, dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Okey, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu memohon perlindungan Allah daripada Jub al-Huns. Sahabat ni bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Jub al-Huns? Rasulullah pun menjawab, Rasulullah jawab, satu lembah di neraka Jahanam, di mana neraka Jahanam turut memohon perlindungan Allah daripadanya setiap hari 400 kali. Rasulullah SAW ditanya lagi, siapa yang bakal memasukinya ni? Okay, Rasulullah pun jawab, ia disediakan Allah bagi pembaca Al-Quran yang riak dengan amalan-amalan mereka, dan sesungguhnya mereka yang paling dirmurkai Allah ialah yang mendatangi para pemerintah, iaitu pemerintah yang zalim, dan dengan tujuan mencari hasil duniawi dengan menggadaikan ayat-ayat Allah. Macam riak ni macam banyak jenis lah. Macam kita baca Al-Quran pun dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Okay, kita akan pergi kepada faktor seseorang bersifat riak. Okay, dia rasa rendah diri akibat orang dipuji jika seseorang melakukan kebaikan. Dia macam, kita dah tahu contoh A ni, dia rasa rendah diri, dia tengok macam si B ni macam orang puji dia banyak lebih sebab dia baik. Dia macam tengok macam orang nampak je dia ni selalu buat solat lah, apalah semua ni. Lepas tu apa tu, dia pun terdorong untuk lakukan ibadah, tapi dengan tujuan dia menunjuk dia supaya orang puji dia.
jenis riak ni. Okey. Riak ni tujuan ibadah seorang bukanlah untuk dapatkan pahala, tapi sebab riak untuk dapatkan pujian. Macam dia ni bukannya nak sangat pun buat ibadah ni. Dia nak tujuan riak je. Macam kalau orang tak nampak, dia takkan buat. Macam tu. Okey, yang kedua, yang seterusnya, dia nak dapat pujian. Dia nak dapatkan pujian tu. Dalam masa yang sama, hati dia ada niat untuk apa? Untuk lakukan ibadah. Macam niat dia macam ikhlas lah nak buat sesuatu tu. Ya, tetap juga dilarang. Tetap juga berdosa. Okey. Sebab ada lagi niat dia untuk menunjuk-nunjuk. Okey. Seterusnya, niat dapat pahala untuk mendapatkan pujian sama dengan melakukan suatu kebaikan. Tapi jika dibuat satu kebaikan bukan untuk dipuji, dia akan rasa tak semangat dan tak terdorong. Okey. Benda ni sama je macam yang satu kedua ni. Cuma macam kalau dia tak buat, kalau dia solat ni, kalau dia tak menunjuk-nunjuk, macam rasa macam tak semangat lah aku nak solat ni. Aku solat ni macam tak ikhlas lah. Lebih kurang macam itulah. Okay, seterusnya adalah pengetahuan dan pemahaman orang ramai menjadikan dia semakin bersemangat dan cergas dalam amal kebaikannya. Walaupun begitu, sekiranya orang ramai tak melihatnya, dia tetap melakukan amal kebaikan itu. Okay, contoh, dia ni macam dikategorikan dia solat. Okay, dia solat. Dia solat, tapi orang tengok dia macam, contoh dia macam dia solat. Lepas tu masa tahiyat akhir tu dia sujud lama. Dia macam, budak ni macam kenapa dia sujud lama? Orang tanya, kenapa kau sujud lama? Kalau sujud lama kita dapat apa, doa lebih. Macam lebih kurang kita solat hajat. Kita macam nak mohon kepada Allah sebab mustajab kan? Mustajab. So orang macam tu. Bila orang tanya macam tu, bagusnya dia ni ada ilmu lebih. Apa kata kita refer dia? Lepas tu dia macam seronoknya. Orang nak refer aku ni macam banyak. Pandai juga aku ni kan solat macam ni. Tapi dalam masa yang sama, dia memang nak buat solat tu. Bila orang nampak, tengok dia macam lebih ni kan. Tapi hati dia macam tetap lakukan sebab dia memang ikhlas kan. Tapi tetap ada juga rasa riak tu. Okay, seterusnya, akibat bersifat riak mendapat kekutukan daripada Allah. Riak juga merosakkan pahala amal kebajikan. Okay, perbuatan riak menyebabkan seorang itu tidak mendapat rahmat Allah. Okay, apabila wujudnya sifat riak ni mendorong ke arah beberapa penyakit hati seperti ujub, iaitu berbangga dengan kelebihan diri sendiri. Okay. Seterusnya, riak juga mempunyai unsur syirik khafi, iaitu ringan, yang jika diamalkan berlebihan akan menyebabkan syirik jali besar, lalu menyekutukan Allah. Ini terdapat daripada Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa sesiapa yang tidak membuang sifat riak ini nescaya akan dihempap kecelakaan serta akan tergolong dalam golongan kufur. Maksudnya kamu mensendekan agama kamu. Macam dikira macam penunggu agama lah. Okey. Seterusnya, cara untuk mengatasi sifat riaknya. Okey. Semua orang, kita akui kita ni bukan, kita manusia yang lemah. Mesti ada seseorang untuk sifat riak. Tapi macam apa yang last untuk faktor seseorang terdorong sifat riak tu lah, ialah orang tu ikhlas. Tapi bila orang tu tengok kita macam ilmu lebih, mesti rasa macam aku rasa macam bangga diri. Itu unsur-unsur kepada ujub. Okey, cara mengatasi ialah sentiasa mengingatkan diri sendiri tentang perkara yang diperintahkan Allah. Okey, seperti zikir, kena tengok macam alam ni, macam aku ni lagi kecil, kita ni lagi kecil daripada dibandingkan kita ni kecil. Tengok alam Allah ni. Okey, kedua, mengawasi diri agar sentiasa takut akan kemurkaan Allah. Kita kena ingat kita ada rakib atib, ada mencatat amal kebaikan, keburukan, kita ada azab kubur. Okey. Seterusnya, puas
waspada terhadap perkara-perkara yang boleh menghapuskan amalan yang dilakukan akibat riak. Kita kena fikir, kalau tiap malam kita nak baca surah Al-Mulk kan, kita hindarkan daripada diri, daripada daripada azab kubur kan. Kita baca Al-Mulk. Okey, bila kita rasa ada sifat riak, kena fikir, apa tujuan kita nak tujuan bangun solat hajat malam, bangun solat tahajud malam. Mestilah kita untuk diri kita sendiri. Jangan fikir pasal riak. Kita macam ikhlas tak ikhlas tu, bukan ikhlas tak ikhlas, maksudnya kita buat tu memang tujuan kita untuk kerana Allah. Jangan rasa macam aku ni nak unjuk-unjuk. Sama juga sia-sia pahalanya. Buat apa nak kita hidup berapa lama, kita dah buat amal kebaikan, ada sifat riak ni, hilang semua kebaikan kita. Okey. Keempat, menanamkan dalam diri bahawa melakukan suatu perkara kerana manusia sehingga kemurkaan Allah itu patut dijauhkan. Kelima, kita kena selalu baiki niat setiap kali kita buat suatu amalan. Niat kena betul kerana Allah. Kalau datang niat lain, kita cepat-cepat baiki. Sebab itu Umar pernah menyebut, aku akan pastikan niat kita ketika langkah kaki aku yang pertama sama seperti langkah kaki aku yang terakhir. Okey. So kesimpulannya, janganlah bersifat riak ni. Itulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nurfati Izzati binti Makno. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang mengumpat. Okey, definisi mengumpat ni ialah satu perbuatan menceritakan atau menyebut perihal keburukan atau kekurangan seseorang kepada orang lain. Contohnya, menceritakan kepada seseorang bahawa orang ni makan harta anak yatim. Kalau benda yang diceritakan itu adalah benar, itu dinamakan mengumpat. Jika benda yang diceritakan itu tidak benar, maka itu dinamakan fitnah. Mengumpat ni dia berlaku tanpa kita sedar. Kadang-kadang dah tak ada topik yang nak diceritakan. So dia buka keburukan orang lain tu untuk menjadikan topik perbualan yang hangat. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil daripada Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat dan lagi mengasihani. Okey, ini daripada surah Al-Hujurat ayat 12 yang maksudnya kat sini, janganlah kita mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan juga janganlah kita ni mengumpat sesetengah yang lain. Okey, Nabi ada menggambarkan yang mengumpat ni sama seperti kita memakan daging saudara Muslim kita sendiri. Dan barang siapa yang menahan diri daripada memakan daging saudaranya, maka Allah akan membebaskannya daripada api neraka. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil daripada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, awaslah daripada mengumpat, kerana mengumpat itu lebih berdosa daripada zina. Sesungguhnya orang yang melakukan zina, apabila dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang melakukan umpat tidak akan diampun dosanya sebelum diampun oleh orang yang diumpat. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Hibbat. Okey, maksudnya kat sini, orang yang melakukan zina apabila dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan dosa orang yang mengumpat ni tidak akan diampun dosanya sebelum diampun oleh orang yang diumpat. Seterusnya kita pergi kepada sebab mengumpat. Okey, sebab mengumpat yang pertama iaitu ingin lihat orang lain menderita. Maksudnya dia ingin lihat orang yang diumpat tu menderita. Yang kedua, takut persaingan hidup.
Maksudnya dia tak nak ada persaingan dalam hidupnya. Yang ketiga, tidak mahu mengakui kelebihan orang lain. Yang keempat, iri hati atau hasad dengki terhadap kelebihan yang ada pada orang lain. Dia dengki dengan kelebihan yang ada pada orang lain tu. Yang kelima, suka bermegah dan berasa bangga dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan mengumpat. Okey, kesan mengumpat yang pertama, Allah akan membuka aibnya hingga terbukalah kejahatannya di dalam rumahnya pada hari kiamat. Okey, maksudnya Allah akan menutup aib orang yang menjaga mulutnya daripada mengumpat. Okey, barang siapa yang membuka aib saudara muslimnya, Allah akan membuka aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Okey, yang kedua, telah memecah belahkan masyarakat. Ibaratnya macam ni lah. Sebenarnya kita nak merobohkan bangunan yang bersusah payah kita bina sebelum ni. Okey, yang ketiga, hidup menderita dunia dan akhirat. Yang keempat, berlaku permusuhan dan huru-hara. Yang kelima, putus silaturahim dan menghalang perpaduan. Okey, yang terakhir iaitu cara nak mengatasi mengumpat. Okey, cara nak mengatasi mengumpat ni iaitu, yang pertama, kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menyemai sifat kasih sayang sesama muslim. Yang ketiga, harus sedar dan insaf bahawa mengumpat dan memburukkan orang lain ini membawa kepada dosa besar. Okey, yang keempat, sedar dan memperbetulkan kesalahan diri sendiri daripada kita menyalahkan orang lain. Yang kelima, hendaklah berasa malu apabila kita mempeli kecacatan orang lain. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Izzati binti Adnan dari grup 10 akan memetakan tentang sifat-sifat mazmumah, dan salah satunya adalah takabur. Okey, takabur ni selalunya orang akan faham bahawa maksud dia adalah sombong. Okey, ataupun sombong ni pula membawa maksud kepada melihat diri sendiri mengatasi orang lain dari segi kesempurnaan, aspek-aspek kehidupan. Okey. Jadi apabila seseorang itu melihat dirinya sendiri dengan pandangan yang hebat, jadi dia akan menghina orang lain yang tidak sehebat ataupun tidak setaraf dengannya. Okey. Jadi terdapat beberapa dalil Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan takabur ini. Okey, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menghormati kepada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Ia enggan membuat demikian dan ia berlaku sombong. Kerana itu, jadilah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Okay, surah Al-Baqarah ayat 34. Okay. Selain itu, terdapat juga hadis Qudsi tentang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku. Maka barang siapa yang menyamaiku satu daripada keduanya, maka pasti dilemparkan ia ke dalam neraka Jahannam dan tidak akan dipedulikan lagi. Okay, ini adalah hadis Qudsi. Maksudnya hanya Allah saja, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Jadi sesiapa yang bersikap sombong atau takabur, jadi seolah-olah seperti mereka yang sombong itu adalah nak menyamakan taraf mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuklah mereka ke dalam neraka Jahannam. Okay. Rasulullah SAW juga bersabda bahawa, dan sesungguhnya Allah mengwahyukan aku agar kamu saling merendahkan hati, sehingga tidak ada seseorang yang merasa bangga di atas orang lain dan seseorang tidak menindas yang lain. Okay, hadis riwayat Muslim. Okay, seterusnya, contoh-contoh sifat takabur ialah, pertama, berjalan dengan sombong, menegakkan tengkuk dan memalingkan pipi daripada seseorang.
Yang kedua, melakukan kerosakan di muka bumi apabila terdapat ruang untuk berbuat demikian. Okey. Yang pertama tadi, berjalan dengan sombong. Maksudnya seperti kita berjalan, kemudian contoh paling senang, apabila kita serempak dengan kawan, kita jalan terus je dan memalingkan muka. Jadi itu adalah salah satu contoh sifat takabur. Okey. Yang kedua, yang melakukan kerosakan di muka bumi, contohnya seperti kita merosakkan tumbuh-tumbuhan, contohnya membuang sampah merata-rata. Okey, itu adalah antara salah satu sifat takabur, kerana kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Okey, yang ketiga, sukakan manusia berkunjung kepadanya tetapi ia sendiri tidak mengunjungi mereka. Okey, maksudnya dia suka orang datang kat dia tapi dia tak pernah pergi dekat orang. Maksudnya macam dia suka ada ramai pengikut. Macam tu. Okey, yang keempat, suka terdahulu daripada orang lain dari segi berjalan atau ketika berada di dalam majlis, ketika bercakap dan sebagainya. Okey. Kalau dalam sesuatu majlis kita ada adab. Jadi apabila seseorang tu suka terdahulu daripada orang lain, okey, itu bermaksud bahawa dia agak bersifat takabur. Okay, sebab tidak menghormati orang lain yang sedang bercakap dalam majlis tersebut. Okay, seterusnya, antara punca atau sebab berlakunya sifat takabur dalam diri seseorang, pertama adalah kerana ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni maksudnya dia rasakan dirinya terlalu tinggi ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi sombong terhadap orang lain. Dia rasa macam orang lain ni tak reti, dia saja yang reti. Yang kedua, amal ibadah. Amal ibadah ni pun lebih kurang juga dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya dia merasakan hanya dia yang melakukan banyak amal ibadah, dan orang lain semuanya tak setaraf dengannya. Okey, yang seterusnya keturunan. Keturunan ni contohnya macam ada sesetengah orang yang keturunan dia dari keturunan yang baik-baik, yang dihormati. Jadi disebabkan keturunannya dihormati dan dipandang tinggi, jadi dia bersifat sombong. Dia memandang rendah dan menghina orang yang tidak setaraf dengannya. Yang keempat, kecantikan atau ketampanan. Contohnya, yang ni sekarang saya rasa macam ramailah orang yang rasakan dia lah paling cantik, dia lah paling handsome, dia lah paling tampan. Jadi itu menyebabkan dia bersifat riak dan sombong. Dia bersifat sombong sebab dia rasa macam dia lah paling cantik. Tak ada orang yang boleh lawan dia. Harta dan kekayaan juga, kita dapat juga tengok masyarakat sekarang yang mana mempunyai harta atau kekayaan, semuanya bersifat sombong. Tapi saya tak nafikan juga ada juga yang kaya tapi baik hati. Tapi ada juga sesetengah yang kaya tapi dia bersikap sombong. Itu macam masih lagi nak menindas orang-orang yang di bawahnya. Kekuatan seterusnya adalah kekuatan dan kekuasaan, dan akhir sekali adalah banyak pengikut. Jadi cara-cara untuk mengatasi sifat takabur ini adalah, pertama, mengingati akibat buruk yang akan dialami oleh seseorang yang takabur, sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi apabila kita ingat tentang akibat daripada kita punya perlakuan buruk, iaitu sombong, jadi kita akan elakkanlah daripada menjadi sombong. Seterusnya, yang kedua adalah menziarahi orang sakit, orang-orang yang ditimpa bencana, menguruskan jenazah dan menziarahi kubur. Apabila kita menziarahi orang sakit, orang-orang yang ditimpa bencana, ataupun menziarahi kubur, dia seolah-olah kita akan ingat bahawa
terdapat lagi orang yang lebih susah daripada kita. Jadi apabila susah daripada kita, dan kita akan sentiasa ingat mati apabila menziarahi kubur. Jadi bila kita ingat mati, kita tidak akan senang untuk bersifat takabur. Okey, seterusnya yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang fakir dan miskin, kerana ia akan mendidik jiwa seseorang dan dapat mengelakkannya daripada terjerumus ke lembah penyelewengan. Okey, apabila kita bergaul dengan orang-orang fakir miskin, kita akan rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi apabila kita bersyukur, seolah-olah sifat syukur tu sendiri telah mendidik jiwa kita. Jadi kita tak akan bersifat sombong. Okey, seterusnya yang keempat, memikirkan tentang diri sendiri, alam dan juga nikmat yang melingkungi diri. Okey, yang keempat ni juga sama seperti yang ketiga tadi, iaitu kita apabila kita memikirkan tentang diri sendiri, alam dan juga nikmat, secara tidak langsung kita akan bersyukur dengan apa yang kita dapat sekarang. Okey, yang kelima, melihat nasib malang yang dialami oleh orang-orang yang takabur seperti Iblis, Namrud, Fir'aun, Haman dan Qarun. Okey, apabila kita melihat nasib malang yang telah ditimpa oleh orang-orang yang takabur, okey, benda tu akan menjadi pengajaran terhadap kita. Jadi maksudnya apabila ia menjadi pengajaran, kita seolah-olah macam kita akan rasa takut untuk berlaku sombong. Okey, seterusnya yang terakhir adalah sentiasa bermuhasabah diri supaya kekurangan yang dilakukan oleh diri itu dapat ditampung dengan segera. Okey, apabila kita sentiasa muhasabah diri, kita sentiasa sedar akan kekurangan kita, jadi tidak akan timbulnya sifat takabur ni dalam diri kita. Kesan takabur, okey, pertama sekali adalah timbulnya kegelisahan dan keresahan jiwa. Okey, apabila kita bersifat takabur, okey, kita akan rasa gelisah, kita akan rasa resah. Sebab apa? Sebab kita dah menghina orang lain. Kita rasa diri kita lah paling hebat. Okey, seterusnya adalah kita yang kedua adalah konsisten dengan aib dan kekurangan. Okey, maksudnya apabila kita bersifat takabur, jadi kita akan sentiasa konsisten. Maksudnya sentiasa ada kekurangan. Sebab apa? Sebab kita tak sedar. Bila bersifat takabur ni, kita tak sedar bahawa adanya kekurangan tentang diri kita. Okay, yang ketiga adalah tidak dapat menilai dan mengambil suatu pelajaran. Okay, maksudnya apabila terjadi sesuatu pun, sesuatu yang menimpa diri kita, katakanlah kita ni bersifat takabur, lepas tu ada sesuatu perkara, sesuatu kejadian jadi kepada kita, katakanlah kejadian tu kejadian buruk, jadi kita tak dapat ambil pengajaran daripada kejadian tersebut. Sebab apa? Sebab kita bersifat sombong. Jadi kita rasa macam kita tak sedarlah apa yang menyebabkan kejadian tersebut berlaku. Okay, seterusnya adalah terhalang daripada pertolongan dan sokongan Allah. Dan akhir sekali adalah sedikitnya para penyokong dan timbulnya perpecahan dan cerai-berai. Okay, apabila kita sombong, jadi takabur, dia tak ramai nak sokong kita tak akan ramai kawan. Lepas tu kalau suami isteri pun dia akan cerai-berai. Sebab apa? Sebab masing-masing sombong dengan diri sendiri. Okay. Jadi itu sahaja tentang sifat takabur. Semoga semuanya dapat pengajaran lah daripada sifat ini. Dan janganlah kita bersifat takabur. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan topik yang terakhir, iaitu berkenaan dengan ujub. Okey, sebelum tu nama saya Sharifah Nurul Syafiqah binti Said Razwan, nombor metri I181029935. Okey, jadi kita akan teruskan dengan definisi ujub. Okey, pertama sekali, ujub bermaksud kekaguman seseorang terhadap nikmat yang dimiliki tanpa menyandarkannya kepada pemberi nikmat. Okey, ini berdasarkan Al-Ghazali 1994-178. Jadi dekat sini dia kata ujub ni dia mesti merangkumi dua aspek.
Okey, pertama sekali dia kagum terhadap nikmat yang ada pada diri dia sendiri, dan kedua dia lupa siapakah pemberi nikmat. Jadi kalau seseorang tu dia mempunyai elemen-elemen ini, maka dia dianggap ada sifat ujub. Okey, sekiranya dia adalah seseorang yang kagum terhadap nikmat yang ada pada diri dia sendiri, tetapi dia bersyukur atas segala nikmat yang dia dapat dan dia tak lupa siapakah pemberi nikmat ni, dia tak lupa kepada Allah, maka dia tak dikira sebagai ujub, malah dia mendapat pahala atas apa yang dia lakukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil. Okey, dalil kepada sifat ujub ni boleh ambil daripada surah At-Taubah ayat 25, di mana Allah berfirman, yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan kamu yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun, dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Dalam perang Hunain, jumlah yang bersama mengikuti Rasulullah untuk berjuang pada waktu tu ramai. Berbanding dengan musuh. Jadi mereka merasa megah dengan sebab bilangan mereka yang ramai tu. Sedangkan nikmat kemenangan tu adalah datangnya daripada Allah. Jadi dekat sini Allah nak tunjuk bahawa bila mereka merasa megah dengan bilangan yang ramai itu, tak semestinya bilangan yang ramai ni boleh menang. Okey, jadi dekat situ hanya tinggal beberapa orang sahaja yang bersama dengan Rasulullah yang turut berjuang, sebilangan kecil. Dari masa tu Allah datangkan bantuan dan masa tu kemenangan berpihak kepada pihak Rasulullah SAW. Jadi masa tu nak cakap lah, kalaupun bilangan dia sedikit, tapi dia akan mampu mengalahkan bilangan yang ramai. Kerana semuanya datang daripada Allah. Kemenangan tu pun berasalnya daripada Allah SWT. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan ujub ni adalah apabila sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, 3 yang memusnahkan. Pertama, kedekut yang dipatuhi, kedua, nafsu yang ditaati, dan ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Maka benda ni menunjukkan dalil lah tentang sifat-sifat ujub. Kemudian kita pergi kepada punca. Punca yang menyebabkan seseorang itu bersifat ujub. Pertama, bila hati dia tidak istiqomah dalam melawan hasutan hawa nafsu dan syaitan. Kedua, dia rasa kagum terhadap nikmat yang ada pada diri dia sendiri dan dia lupa siapakah pemberi nikmat. Yang ketiga, puji-pujian yang diterima dan diberikan secara berlebihan. Contoh untuk puji-pujian ni bila andai kata seseorang tu dia kaya, dia cantik, dia baik dan dia menerima puji-pujian yang tinggi daripada orang lain, maka benda tu akan menyebabkan dia bersifat ujub kerana dia kagum dengan apa yang diterima atas segala nikmat yang dia dapat dan dia tak sandarkan dan dia tak kata benda tu datangnya daripada Allah. Jadi yang keempat, puncanya berlaku apabila seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah, dan kelima, dia tidak merasakan bahawa Allah boleh menarik semula nikmat yang telah diberikan. Jadi ini adalah punca kenapa seseorang itu boleh bersifat ujub. Seterusnya kita pergi kepada kesan apabila seseorang bersifat ujub. Pertama, hidupnya tak tenang. Kenapa saya kata seseorang yang bersifat ujub ni hidup dia tak tenang? Bila dia ada sikap ujub ni, maka Allah akan datangkan banyak dugaan kepada dia. Maka dia akan menerima banyak masalah. Jadi bila dia terima banyak masalah, hidup dia tak akan tenang. Jadi itu adalah sebagai contoh bila dia bersifat ujub, dia merasakan contohnya apabila dia menerima pelbagai nikmat daripada Allah tetapi dia tidak bersyukur.
walaupun dia diberikan kekayaan yang melampau sebagai contoh, dia tetap akan merasakan kekayaannya tu tidak mencukupi. Okey, kerana dia tak bersyukur kepada Allah. Okey, kedua, tidak disukai oleh orang sekeliling. Okey, seperti yang kita tahu, secara umumnya kita tidak akan menyukai orang yang mengagumi diri sendiri. Okey, sebagai contoh, apabila ada seseorang yang mempunyai ilmu yang banyak tetapi dia tak pernah untuk berkongsi ilmu yang dia miliki, maka di situ dia tetap akan dibenci dan tidak mempunyai ramai kawan. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan dia bersifat ujub. Dia mempunyai ilmu, nikmat yang telah diberikan oleh Allah, namun dia tidak bersyukur kepada Allah dan dia tidak mengajarkan ilmu yang dia dapat tu kepada orang lain. Maka sudah pasti dia tidak disukai oleh orang sekelilingnya. Okey, yang ketiga, membatalkan pahala. Okey, bagi poin membatalkan pahala, bila seseorang itu dia ujub dengan amal kebajikan yang dia lakukan, maka pahala yang didapati itu akan gugur dan amalannya akan menjadi sia-sia. Kecuali sekiranya dia melakukan sesuatu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika dia tidak menyelitkan rasa ikhlas kerana Allah, maka amal ibadat yang dilakukan tadi, yang dilakukan secara ujub tadi tidak akan hanya akan menjadi sia-sia dan membatalkan pahala semata-mata. Jadi yang keempat, kesannya kita boleh menyebabkan murka Allah jika kita bersikap ujub, kerana seharusnya kita sebagai hamba bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita mengingkari setiap kurniaan yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Dan kelima, dan Nabi SAW juga bersabda, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Okey. Dan terakhir sekali, ini kesannya akan menyebabkan su'ul khatimah dan kerugian di akhirat. Kerana seperti mana yang telah diperkatakan oleh Qatadah, barang siapa yang diberi kelebihan harta atau kecantikan atau ilmu atau pakaian, kemudian ia tidak bersikap tawaduk, maka semua itu akan membawa keburukan baginya pada hari kiamat. Jadi itulah kesannya bila kita bersifat dengan sifat-sifat mazmumah. Contohnya seperti ujub ni, kita akan menyebabkan su'ul khatimah dan kerugian di akhirat. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada cara mengatasi sikap-sikap ujub. Okey, pertama kita kena sedar bahawa amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan Allah, taufik dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kedua, kita kena sedar bahawa ujub ni boleh membinasakan amalan yang telah kita lakukan. Maka kalau kita tak nak amalan kita ni jadi sia-sia, jadi kita janganlah ada sikap ujub. Kita kena buat sesuatu tu memang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, mengingati bahawa walaupun kita hebat, maka di sana ada yang lebih hebat. Seperti mana kita ketahui, dalam dunia ni kalau kita boleh mempunyai sesuatu kelebihan, orang lain pun ada kelebihan dia masing-masing. Jadi kita kena sentiasa sedar bahawa kalau kita mampu untuk lakukan sesuatu benda tu, maka orang lain pun mampu untuk lakukan sesuatu benda tu. Jadi yang keempat dan seterusnya, yang keempat, mengetahui dan meyakini bahawa kurniaan ilmu kepada kita amatlah sedikit. Apabila kita sedar yang kurniaan ilmu daripada Allah kepada kita ni sedikit, maka kita tidak akanlah bersikap ujub, sebab kita tahu ilmu Allah itu luas dan apa yang Allah berikan kepada kita ni hanyalah sedikit sahaja. Okey, kelima, menyedari bahawa setiap nikmat yang kita terima adalah daripada Allah dan bersyukur atas segala pemberian darinya.
Jadi kita kena, sebagai seorang hamba, kita kena sedar bahawa segala nikmat yang kita terima ni semuanya datang daripada Allah dan kita kena sentiasa bersyukur atas segala pemberian darinya. Contohnya, cara untuk kita bersyukur, kita kenalah melakukan solat, kita kena melakukan solat, kita kena amalkan apa yang telah disuruh oleh Allah, menunjukkan kita ni seorang hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan seterusnya saya akan pergi kepada apakah perbezaan takabur dan juga ujub. Jadi takabur secara yang takabur seperti mana yang kita telah ketahui, ia adalah bermaksud pandangan seseorang terhadap dirinya sebagai yang terbaik dalam apa jua keadaan dan memandang hina pada orang lain. Okey, manakala ujub bermaksud kekaguman seseorang terhadap nikmat yang dia miliki tanpa menyandarkannya kepada pemberi nikmat. Jadi di sini jelas menunjukkan takabur dan ujub ni adalah dua perkara yang berbeza, di mana takabur ni kita perlukan sesuatu ataupun seseorang yang lain daripadanya. Macam takabur tadi kan, kita diberi nikmat, kita ada kelebihan dan kita memandang hina pada orang lain yang tak ada apa yang kita ada. Manakala ujub ni dia boleh berlaku tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Maksudnya ujub ni dia boleh berlaku macam tu sahaja. Sebabnya kita kagum terhadap nikmat yang kita terima dan kita tak bersyukur kepada Allah. Maka itu adalah ujub. Dia boleh berlaku tanpa ada sesuatu yang lain. Okay, kalau takabur tadi kita perlukan bila kita memandang hina kepada orang lain, dia ada elemen yang itulah untuk takabur. Okey, justru secara kesimpulannya, kita sebagai seseorang individu hendaklah mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara mazmumah. Jadi untuk menjadi seseorang individu yang berakhlak mulia, hendaklah kita menerapkan nilai-nilai mahmudah dalam diri kita. Jadi di sini saya mengharapkan setiap daripada kita untuk sentiasa bermuhasabah diri dan melakukan nilai-nilai mahmudah dan mengelakkan nilai-nilai mazmumah. Semoga dengan apa yang telah dibentangkan pada hari ini menjadi satu penambahan ilmu kepada rakan-rakan yang lain dan boleh digunakan pada masa hadapan. Maka dengan itu saya wakil daripada grup 10 ingin mengakhiri pembentangan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.